saya melihat masih lagi ada usaha-usaha yang sedang dilakukan. Malahan sudah tular dalam audio plot ataupun usaha-usaha nak menggulingkan kerajaan perpaduan ini. Sebab itu ada pihak sudah pun mendesak agar pihak berkuasa dapat menyiasat tentang klip audio yang didakwa milik seorang ahli parlimen daripada parti politik yang bukan Pakatan Harapan ataupun UMNO, daripada Perikatan Nasional, yang mencadangkan supaya Perikatan Nasional berusaha untuk menyingkirkan DAP dan PKR daripada kerajaan. Ini sedang dilakukan. Dalam laporan polisnya, seorang ahli amanah, iaitu saudara Muhammad Rafiq Izzuddin Muhammad Syahrudin, dia mendakwa individu dalam klip itu membayangkan suatu tindakan yang sama seperti terjadi pada akhir Februari 2020 yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan pertama. Insiden itu dikenali sebagai langkah Sheraton. Menurut Muhammad Rafiq, apa yang disebut oleh individu terbabit dalam klip video tersebut merujuk kepada perbuatan yang melanggar Seksyen 124C Kanun Keseksaan, iaitu perbuatan yang memudaratkan demokrasi berparlimen. Klip audio sepanjang kira-kira 1 minit itu dimuat naik oleh pengguna Twitter dikenali sebagai Ladybug pada 25 November lalu, iaitu sehari selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Ini sedang berlaku, saudara. Jadi antara lain, individu terbabit berkata, peristiwa yang telah berlaku sebelum ini akan berulang kerana jumlah yang kita perolehi agak besar, katanya. Dan ramai pihak yang sebenarnya tidak mahu bersama-sama dengan DAP dan dengan PKR, itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang dijadi oleh mereka. Saudara, kita akan mengorak langkah, mengatur strategi yang baru untuk kita pastikan kerajaan di Malaysia ini dikuasai oleh Perikatan Nasional, kata video klip itu. Jadi menurut Muhammad Rafiq, beliau menamakan individu terbabit. Saya tak mau sebutlah, saudara. Biarlah itu urusan pihak polis. Jadi dalam keadaan itu kita tunggu juga. Namun sehingga saat ini pihak yang dinamakan dalam video klip itu masih lagi berdiam diri. Jadi turut yang dilaporkan adalah dakwaan kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim bersekongkol dengan Israel. Itu pun telah pun disiasat oleh pihak polis. Tapi bagaimanapun, ahli parlimen yang dinamakan dalam video klip itu enggan mengulas dakwaan dia adalah pemilik suara dalam rakaman audio yang tular di media sosial sejak beberapa hari lalu. Malah ketika dihubungi oleh beberapa portal media sosial, ini ahli parlimen sebut berkata dia sendiri tidak dimaklumkan berhubung perkara tersebut dan tidak mendengar sendiri rakaman berkenaan. Ini cara dia berdalih lah. Kerana itu katanya tiada komen. Jadi artinya dia tidak menafikan. Dia cuma tak komen. Jadi kita haraplah agar pihak berwajib dapat melihat. Usaha-usaha belum apa-apa lagi sudah mahu menjatuhkan. Dalam keadaan begini, sedangkan pasaran saham dah mula meningkat, sedangkan ringgit dah mula mengukuh, pelabur-pelabur di luar sudah pun berkira-kira nak masuk dalam pasaran kita. Pimpinan antarabangsa memperakui kepimpinan negara kita yang mereka sudah melihat adanya bunga-bunga kestabilan politik yang bakal terjelma, tiba-tiba mau dikeruhkan lagi. Jadi mereka mempertikaikanlah soal pelantikan. Bagi saya dah kata bahawa pelantikan Perdana Menteri ini itu hak Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Kuasa baginda. Dan baginda akan menamakan seorang yang pada fikiran baginda boleh mendapat keyakinan majoriti di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Ahli Dewan Rakyat 222. Jadi kalau 112 saja dah cukup dah. Apatah lagi kalau sekarang ni ada 147 saudara. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan berkali-kali ini adalah kerajaan perpaduan. Soalnya sekarang ni banyak mereka tidak faham. Mereka menuduh macam-macam. Bagaimanapun, sesuatu yang saya lihat dalam mereka mau meruntuhkan ataupun berusaha untuk menggagalkan kerajaan perpaduan ini, kalangan dalam Perikatan Nasional pun dah ada nampak berbalah. Saya tengok kenyataan-kenyataan yang dibuat sama ada oleh Presiden pengurusi Perikatan Nasional
ataupun daripada pihak Setiausaha Agung PAS. PAS pula setengah Setiausaha Agungnya Datuk Taqiyuddin seolah-olah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sementara itu pihak Perikatan Nasional masih lagi tidak mengiktiraf. Kenyataan beberapa orang ahli parlimen pun nampak-nampak gayanya mencabar wibawa Perdana Menteri. Saya kata tak sepatutnya begitu. Ini yang saya lihat, saudara. Saya merasakan mungkinlah kelewatan membentuk barisan kabinet ini juga menyumbang kepada suasana yang agak tergantung, in the limbo. Tetapi usai saja pelantikan nanti, dia ada dua kemungkinan. Satu, kerajaan itu akan kukuh dan stabil. Dan satu lagi, kerana orang-orang keliling yang mungkin mengharapkan orang ini boleh dapat jawatan, orang yang disokong tu dapat jadi menteri. Matlamat mereka tak lain adalah untuk mencari ruang peluang. Sedangkan rakyat tak ada apa pun. Saya nak bagi tahu saudara, rakyat sekadar nak menanti siapa menteri. Hanya untuk mengetahui kenapa lambat sangat. Sebab rakyat nak melihat corak pentadbiran, ke arah mana negara nak dibawa. Bukan nak mengharapkan baik dengan menteri ini boleh dapat projek. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim dah menyatakan secara berterusan pihaknya tidak lagi mengizinkan adanya kontrak-kontrak yang dilakukan secara runding terus. Malahan tadi pun Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tidak mengizinkan lagi sebarang usaha kalau orang datang ke pejabat dia, berjumpa dengan dia, membawa cenderamata ataupun cendera hati. Dia tak nak terima dah. Sebab itu juga boleh dianggap sebagai dalam bentuk korupsi. Dan ini mengingatkan saya era waktu beliau di Kementerian Kewangan dulu. Jadi beliau memang, saya banyak orang bertanya dengan saya, kenapa saya menyokong. Saya bukan sokong, saya berkeyakinan dengan adanya Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya yakin bahawa negara ini akan berada di paksi yang benar. Kerana dua sosok tubuh inilah, saudara, mungkin saya tak pernah bercerita, ini realitinya. Sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi timbalan Perdana Menteri, menjadi Menteri Kewangan, dan waktu itu Datuk Seri Zahid Hamidi adalah sebagai Ketua Pergerakan Pemuda, beliau melontarkan apa yang berlaku di Indonesia, iaitu peperangan menentang KKN. Saya masih ingat lagi, saudara. Saya ada berbual dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, saya kata, bang, ini kalau nak lontarkan isu ini, berat ni, mungkin Mahathir akan marah. Dia kata, tak apalah, dia kata. Ini saya dah bincang dengan Pak Syekh. Pak Syekh kata, jalan je lah, dia kata. Iaitu menentang korupsi, kronisme dan nepotisme. Akibat daripada itulah bermulanya sengketa antara Datuk Seri Zahid Hamidi dengan Dr. Mahathir. Berlarutan lagi apabila berlaku UMNO Barisan Nasional kalah pada 2018, bila Dr. Mahathir minta supaya UMNO dibubarkan, Datuk Seri Zahid menentang, tidak mahu. Itu yang bertambah-tambah lagi geramnya dia pada Datuk Seri Zahid. Dan hari ini, kedua sosok ini sudah berganding. Dan saya berkeyakinan bahawa negara akan dipacu pada landasan yang benar. Kita tidak lagi adanya korupsi. Kita akan mementras adanya kronisme dan nepotisme. Inilah tiga kunci ini. Kalau negara kita dapat membebaskan daripada belitan kronisme, korupsi, nepotisme, maka ekonomi kita akan berada di landasan yang benar. Di samping itu, jangan lupa rakyat menuntut. Sebab itu saya bagi tahu, rakyat menantikan hala tuju Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah mereka yang melakukan kepelbagaian onar daripada hasil wang negara ini disapu, dibawa keluar negara itu, apakah nak dibiarkan begitu? Saudara ABJ, dia kata Tanah Merah dah pun mula hujan. Berhati-hati ya di Tanah Merah Kelantan musim tu ya, saudara ABK. Dan saya melihat bahawa ekonomi kita ni banyak bergantung pada ketegasan pemimpin. Banyak orang mengatakan kalau dibiarkan begitu, korupsi ini perlu untuk perniagaan. Tidak. Saudara lihatlah apa yang berlaku di Indonesia. Apabila Pak Jokowi melakukan ceasefire ataupun tidak lagi nak berbalah dengan pimpinan daripada Nahdlatul Ulama dan sebagainya, Yusuf Kala, akhirnya mereka menyantuni dan mewujudkan kestabilan politik di Indonesia. Berlumba-lumba pelabur pergi ke Indonesia. Saya melihat bahawa ini juga akan berlaku di negara kita. Ramai pelabur-pelabur ini akan kembali pada Malaysia.
Seandainya pelabur kembali pada negara kita, tentulah peluang pekerjaan itu banyak, tentulah ekonomi kita akan bertambah mantap. Sebab itu saya menekankan Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti melaksanakan apa yang dijanjikan. Pertama sekali, beliau tidak akan mengizinkan undang-undang rimba berlaku di negara kita. Yang kedua, tidak akan menjadikan negara ini adalah negara Eden. Sering dalam ucapannya. Negara Eden ini negara yang gila. Pemimpinnya gila. Kalau diikutkan apa yang dimaksudkan pemimpin gila, kalau kita dengar ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz yang dikhawatiri, akan sampai waktunya kalau negara itu gila apabila mereka yang berkuasa itu diibaratkan serigala dan rakyat itu adalah kambing-kambing yang akan diratah oleh serigala itu. Hakim-hakim juga menjadi serigala yang tidak lagi mengikut hukum. Itu yang dimaksudkan sebagai negara Eden. Dan saya yakin ini pasti akan dirubah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukanlah saya nak memuji beliau, tapi kalau saudara tengok bicara saya dalam beberapa siri, bertahun dah saya mengatakan bahawa seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menggapai kuasa dan melaksanakan apa yang diutarakan, apa yang diungkapkan menjadi realiti, maka bertuahlah negara kita, bertuahlah rakyat kita. Tetapi, kalau itu tidak terlaksana, malanglah bagi kita, maka berterusanlah kita berada dalam keadaan yang cukup sukar. Sebab, bagaimana yang saya katakan, tsunami ekonomi dunia sedang mengetuk pintu negara kita. Kerana banyak negara yang sekarang ini dah tergugat. Dalam keadaan begini, kalau kita tidak mempunyai kestabilan politik, tentulah suasana itu akan mengganggu urusan negara kita. Tapi saya berkeyakinan sosok-sosok tubuh yang bakal mentadbir negara kita ini akan membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya yakin dengan kepakaran mereka. Cuma saya mengatakan untuk memperkukuhkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mengulangi era Tun Razak. Jangan lupa saudara, era Tun Razak. Tun Razak juga memanglah antara pengagum kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu kalau saudara dengar saya punya TikTok yang saya pernah bercakap dalam beberapa siri di Sembang Hangit bersama dengan Datuk Abdullah Sani, saya mengatakan orang yang nak bawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai UMNO ini impianlah Tun Razak dan dipertanggungjawabkan kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Itu 6 hari sebelum almarhum Tun Razak mengembuskan nafas terakhirnya. Ini cerita benar dan tidak siapa boleh menafikan. Dan saya yakin kalau itu yang ada dalam jiwa, dalam hati nurani Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan apa yang impian Tun Razak. Tun Razak mewujudkan dasar ekonomi baru, di mana kek ekonomi ini akan dikongsi bersama rakyat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bukannya dasar pengsuasaan. Kalau dengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mula jadi Perdana Menteri, itu yang beliau ungkapkan. Iaitu beliau tidak mahu adanya sebarang runding terus. Segalanya mesti telus dan tuntas. Malahan sewaktu beliau berada di Parlimen selaku Ketua Pembangkang, kita mendengar olahannya, ketegasannya, mahukan disiasat segala kepincangan yang berlaku. Ekonomi negara kita ni dalam keadaan yang begitu, beliau mahu disiasat dan sebagainya. Bagi saya melihat ini adalah satu gandengan yang terbaik yang kita berkesempatan dapat apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin akan melantik Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO. Dan saya mengharapkan agar warga UMNO sedar supaya janganlah kita bermain dengan umpan. Mereka sedang mengumpan, saudara, usaha-usaha sedang dilakukan. Bertaburan di seluruh negara sekarang ini orang-orang tertentu yang cuba digapai dan diberi imbuhan untuk memastikan dalam pemilihan akan datang Datuk Seri Zahid Hamidi ditumbangkan. Tumbang Datuk Seri Zahid Hamidi, maka sokongan pemimpin ahli-ahli Parlimen UMNO ini akan beralih kepada Perikatan Nasional. Dan mereka juga akan membeli sebab mereka punya wang. Sebab itu sekarang ni kita harap Datuk Seri Anwar Ibrahim segera tubuhkan kabinet ini, jangan berlengah lagi dan lakukan siasatan. Dari mana datangnya wang yang dimiliki oleh mereka yang membeli
kuasa. Setara untuk mendapat kuasa, memang siapa pun sanggup melakukan apa saja. Wang itu tiada nilai bagi orang yang memburu kuasa. Setara jangan lupa, tapi apakah negara kita mahu diizinkan suasana sebegitu? Saya akan terus berbicara dengan anda, memberitahu penjelasan bahawa apa yang sedang berlaku sekarang ini. Sambil-sambil itu kita menanti, mudah-mudahan besok kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan barisan kabinetnya, bolehlah kita ulas. Saudara. Dan saya amat mengharapkan, at the end of the day, di akhir kisahnya, rakyat cuma nak tahu aku nak makan apa besok. Apakah ada makanan di atas meja? Apakah ada susu untuk anak-anak? Apakah ada wang untuk membiayai anak-anak ke sekolah? Ini yang perlu ditangani oleh pimpinan masa kini. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi dan pimpinan-pimpinan orang-orang politik, pastikan rakyat tidak dikecewakan dengan janji serbu mimpi. Saya berkeyakinan ini boleh dilakukan. Benar, saya dengar juga kabarnya speaker Dewan Rakyat juga akan berubah. Maka akan seronoklah kita ke Parlimen nanti mendengar setiap perbahasan. Saudara, tidak lagi mewenang yang bukan-bukan. Kita nak tengok ahli Parlimen kali ini bukan lagi berbicara soal peribadi. Bukan lagi berbicara soal kuasa. Kita mahu melihat bahawa kemurnian Parlimen itu dipergunakan untuk membicarakan soal rakyat. Itu nanti bila sidang Parlimen nanti, saya akan ulas. Saudara Roza, PAS dengan PN, duit dah banyak. Itu saya tak boleh nak katakan, tak boleh nafikan. Bila Saudara Mat Sabu dah mengatakan, dia minta disiasat. Saudara Radwan Ani, ini Melayu tikar Melayu. Itu keadaannya. Saya dulu lagi saya dah cakap. Kena faham. Melayu ni apa maksud Melayu? Melayu ini adalah dua perkataan. Satu me, satu layu. Me itu adalah perbuatan. Apa-apa saja ayat yang ada me itu, maka melakukan. Contoh, lihat. Tak ada apa-apa. Tapi melihat. Artinya melakukan perbuatan lihat. Yang kedua, ataupun rokok. Tak ada apa-apa sedangkan rokok. Sebab tapi bila merokok, perbuatan. Umpat, mengumpat. Baca, membaca. Tulis, menulis. Hubung, menghubungi. Bercakap, membicarakan. Bila ada me saja, maka terjadilah perbuatan itu. Yang kedua adalah layu. Layu semua orang tahu. Jadi melakukan. Kalau itulah sikap orang Melayu kita ni, tidak mau berubah, maka kita akan jadi bangsa yang benar-benar layu. Jangan diizinkan begitu. Saya minta lah warga UMNO di peringkat akar umbi sedar benda ini. Saudara, use drama, minyak RM1.50 toll free. Itu saya tak mau cakap apa, kita tunggu. Tinggal tunggu pembentukan kabinet. Memanglah, kadang-kadang kita menuntut. Ada kalanya masalah tol ni saudara, jangan lupa. Siapa bapa tol negara? Yang mewujudkan tol ini adalah era Tun Dr. Mahathir. Dan ada perjanjian antara pemilik konsesi tol dengan kerajaan. Sebuah kerajaan dia tak boleh membatalkan begitu saja apa-apa perjanjian yang telah dilakukan oleh kerajaan terdahulu. Ini yang membuatkan kesukaran yang amat sangat yang bakal dialami oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau harus mencari kaedahnya. Sebab itu saya katakan orang yang bijak dalam mencari kaedah ini adalah yang berumur oleh Tengku Razali Hamzah. Bagaimana beliau boleh mengambil alih Shell. Minyak ni hasil negara kita ni, minyak ini waktu satu ketika dulu adalah milik Shell. Ada perjanjian antara syarikat Shell dengan Anglo-Dutch Shell ni dengan penjajah kita dahulu. Dan dalam perjanjian itu selagi ada bulan dan bintang, minyak di perairan negara kita ni apa semua adalah milik Anglo-Dutch Shell. Tapi kebijaksanaan Tengku Razali, maka itu dapat dirampas. Bukan dirampas, dicuri, tidak. Dengan undang-undang juga kita dapat mengembalikan minyak itu jadi hasil negara. Dan saya yakin apa saja perjanjian tol ke, minyak ke, boleh ditangani kalau kita ada tim, ada pasukan. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat pasukan yang akan membantu beliau. Ini bukan nak cari populariti saya, ini semata-mata untuk rakyat. Saya rasa begitu. Saudara Fairuz Yusof, tu pasal lah PAS tolak mentah-mentah Muafakat Nasional. Sebab mereka juga terlibat dengan perbelanjaan. Saya tak boleh nak menuduh, saudara. Saya tak mau menuduh. Itu kita minta supaya pihak berkuasa menyiasat. Saya melihat bagaimana PAS sanggup mematikan
muafakat nasional. Terpulanglah. Kita tak cakap lebih, saudara. Saudara, Ikhwan, minyak sehingga 50%, manifesto PRU 2013. Betul lah tu. Itu manifesto 2013, bukan yang baru ni. Bagaimanapun, saya ingat lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berusaha. Seandainya beliau dilantik sebagai Perdana Menteri, beliau akan berusaha untuk memastikan. Sebab minyak ini adalah punca kepada kehidupan rakyat. Dan saya yakin, saudara, besok apabila kita dapat tahu siapa menterinya, siapa menteri ekonomi, saya dipahamkan masalah yang ada sedikit kelewatan ni kerana ia menyentuh soal jawatan Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi. Ada sedikit yang masih dalam perbincangan. Kalau tidak lain semua dah selesai dah. Dan bersabarlah, kita tunggu besok. Janganlah di sana menanti, di sini menunggu. Rakyat juga menunggu. Tapi baru masuk 7 hari, saudara. Masuk 8 hari, baru seminggu. Mudah-mudahan negara kita ini maju, dipacu oleh pimpinan yang benar-benar tulus dan ikhlas untuk rakyat. Ingat, saudara. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.